Salam sejahtera. Tes. Okey. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang menonton, yang dah tersedia menunggu live saya pada malam ni. Okey. Saya minta maaf sangat-sangat kerana semalam tak dapat nak buat live, okey. Tapi sebab bila dah terlalu biasa buat live ni, setiap malam buat live, dia rasa macam orang kata apa? Dia rasa macam hidup tu tak sempurna. Semalam tu waktu tengah buat kerja tu rasa macam, ish, kenapa lah tak buat live kan? Okey. Tapi macam biasa, sebelum saya teruskan panjang lagi cerita saya pada malam ni, apa kata anda komen dekat bawah? Okey, tolong komen. Okey, tolong komen dekat bawah. Jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas, tolong komen anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright? Kalau tak boleh, tolong bagi tahu jugalah. Komen dekat bawah, tu yang penting. Alright. Waalaikumsalam Tuan Syarin. Ya, kita jumpa lagi. Petang tadi kita dah jumpa, ni kita jumpa lagi pada malam ni. Alright. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, ya, tajuk pada malam ni adalah tajuk yang orang kata agak basic lah. Okey, tu antara sebab kenapa tak ramai yang tonton live pada malam ni. Okey, mungkin sebab tajuk terlalu simple, terlalu basic, okey, tentang CDS account. Ya, sebab ramai juga sebenarnya yang PM saya, mungkin yang PM ni semua dia apa ni? Dia tak sempat tengok lagi. Ataupun dia tak sempat nak buka live kita pada malam ni. Jadi mungkin dia akan tengok lepas ni lah, okey, husnuzon gitu. Alright. So thank you kepada Tuan Syarin, thank you kepada Cik Puan Fira, Cik Puan Aida. Yes, thank you kerana bagi feedback, suara boleh dengar dengan jelas. Okay, good. Kalau suara boleh dengar dengan jelas, maksudnya kita boleh terus panjang lebar lagi cerita kita pada malam ni. Mengenai akaun CDS. Okay, ramai yang PM tanya saya macam mana nak buka akaun CDS. Jawapan saya mudah. Isnin ni dah buka dah bank. Isnin ni kan, dah boleh keluar balik kan. Tak silap saya lah. Okay, sebab saya tak tengok tadi, petang tadi apa yang diumumkan apa semua. Jadi saya tak clearly lagi tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tapi secara general saya difahamkan hari Isnin ni dah boleh orang kata bekerja macam biasa. Kan? Tapi adalah syarat-syarat dia tu yang mana saya yakin orang kat luar sana pun takkan ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan tu. Okay. Sebab dia tulis kat situ 100% capacity, bermaksud you can go all out. Macam sebelum ni balik. Walaupun dia tetapkan syarat tu, for me nonsense lah. Kalau orang dah ramai, tetap ramai juga. Okay. So kalau you buat keputusan untuk keluar, saya minta anda berhati-hati. Jaga kesihatan anda, jaga jarak yang selamat. Wah, jaga jarak yang selamat pula. Macam bawa kereta. Okay. Macam bawa kereta macam tu. Alright, jaga jarak selamat supaya yalah benda belum baik pulih sepenuhnya, tapi kalau kita kena kurung lama-lama pun siapa dapat tahan kan. Alright. Ya, maksudnya anda dah boleh buka akaun CDS pada hari Isnin nanti. Tetapi jika anda masih lagi rasa was-was, rasa ragu-ragu, tak nak keluar rumah, masih boleh lagi untuk apply CDS sebenarnya. Sebab sekarang ni saya difahamkan ada Melaka Securities allow kita untuk buka CDS melalui online atas talian sahaja. Maksud semua benda kita buat online je. Tak ada macam orang kata dah tak payah dah pergi jumpa remiser apa semua, just apply online. Alright. Jadi jika anda rasa was-was lagi, boleh apply online. Okay, dan kepada anda yang sibuk, yang tak sempat nak pergi ke ni ke, ataupun tak tahu nak jumpa remiser macam mana, tak tahu nak pergi bank mana apa semua, boleh apply online dengan Melaka Securities. Sebab kenapa saya cakap Melaka Securities boleh apply online, sedangkan Rakuten pun boleh apply online, sebab salah satu sebab dia, Melaka Securities ni dia listed as syariah punya ni lah, syariah punya broker. Rakuten ni dia tak syariah punya broker. Jadi itu antara sebab kenapa saya cakap bukalah dengan Melaka Securities. Okey, kalau ada saya tahu dalam ni ada juga yang non muslim dalam grup kita ni yang tonton live kita pada malam ni.
You kalau you all nak buka yang non-Muslim ni, kalau nak buka Rakuten pun boleh. Tak semestinya tak boleh. Okay. Okay, boleh buka. Okay, boleh buka. Proses dia sama, cuma dokumen yang diminta tu berlainan sedikit. Okay, contoh macam Melaka Securities, dia minta you all sediakan IC depan belakang dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk gambar depan belakang untuk you muat naik dekat dia punya website. Yang kedua, dia minta bank statement. Okay, bank statement berapa lama? Bank statement 3 bulan. Dan make sure bank statement you all ada, apa dia panggil? Letterhead. Okay, letterhead daripada logo you punya bank. Itu yang penting sebab dia nak mengesahkan ini adalah memang betul punya account bank lah. Bukan tipu-tipu punya account bank. Okay. Dan tujuan kenapa dia minta account bank tu bukan sebab untuk you all, bukan dia nak tengok berapa banyak duit you all ada. Tak, dia nak confirmkan nombor account you tu betul tak nama you. Tu sahaja. Okay, sebab kan bila kita dapat statement account bank kita tu, kita boleh tengok, kita boleh nampak nama kita kan. Dia nak confirmation benda tu sahaja sebenarnya. Okay, jadi kenapa dia nak minta confirmation benda tu? Antara sebab dia adalah bila dividen masuk, dia dah tak payah issue check bagi dekat you. Instead, dia terus bank in terus ke dalam account you. Alright? Itu pentingnya ada CDS. Okay, sebab CDS ni dia mengumpulkan semua data yang ada, data-data investment yang you telah buat, yang you telah beli. Okay, dia simpan semua data. Jadi bila you boleh terima dividen, dia terus trigger. Yes, ini boleh terima dividen. Dan dia terus transfer ke dalam akaun simpanan anda. Anda tak perlu tunggu check ke apa-apa. Tiba-tiba tengok dalam bank account tu ada je duit ekstra. Okay, jadi itu dia tuan-tuan dan puan. Kenapa you all kena buka CDS account dan kenapa mereka minta dokumen-dokumen tu. Tapi dengan Rakuten dia lain sikit. Yang mana Rakuten ni dia minta IC, masih dia minta IC. Yang kedua dia minta bil utility, maksudnya bil elektrik, bil telefon rumah, bil air. Okay, dia minta bil supaya nak mengesahkan anda memang duduk dekat Malaysia lah. Maksudnya anda memang orang yang menetap dekat dalam Malaysia. Okay, itu satu. Yang ketiga, Rakuten minta you punya nombor account LHDN, tak silap. Nombor account ke nombor apa tak. Tapi yang LHDN punya number tu yang ada OG something tu. Okay. Dia minta nombor tu. Sebab apa dia minta? Bukan sebab dia nak tengok apa. Dia nak tengok you ada masalah dia macam mana? Money laundering tak? You ada masalah money laundering tak? Adakah you declare you punya income tax sama tak dengan apa yang you nak laburkan? Sebab dia orang tahulah dia punya calculation supaya dia boleh trigger this is money laundering. Okay? Jadi itu antara kenapa dia minta you punya LHDN lah dengan Rakuten. Tapi dengan M Plus tak, dia hanya minta bank statement dengan IC depan belakang. Rakuten proses dia mengambil masa 2 jam bila hari bekerja. Tapi kalau you buka hari ni atau esok atau lusa, dia akan proses pada hari Isnin juga. Maksudnya hari Isnin baru you dapat account. Okay? Dan you boleh terus trade dengan Rakuten. Tapi dengan M Plus, saya tanya kawan saya dekat M Plus tadi, sahabat saya dekat M Plus, dia cakap proses ambil dalam masa seminggu. Means kalau you apply pada malam ni, probably kemungkinan hari Jumaat ni dah sedia dah ready dah anda punya account CDS. Okay? Sama je juga kalau you all pergi jumpa remiser pun, you minta buka CDS, dia akan jadi antara seminggu ke 2 minggu. Sama je, baik you buka online, tak payah pergi menghadap orang, tak payah jumpa orang, selamat sikit. Okay? Selamat bukan apa? Selamatlah sebab kesihatan you terjaga. Itu maksudnya selamat. Alright. Jadi kenapa saya buat live pada malam ni, tajuk dia CDS account. Okay, yang pertama sebab macam saya cakap, saya dah mula structurekan apa live saya, tajuk live saya berkenaan pelaburan dan juga trading dan juga investment. Saya dah susun dah sampai, harapnya cukup lah sampai hujung tahun. Kadang-kadang bila dia dah naik share ni, dia terkongsi lebih. Sampai esok punya topik pun kita kaut sekali masuk. Okay. Jadi supaya you all boleh follow satu persatu, follow rapat. Jadi daripada newbie sampai yang dah otai, samseng, kapla apa semua, boleh follow.
Maksudnya kalau you terlepas, you just boleh scroll balik. Dan video-video yang ada dalam grup ni, kita akan take down pada malam ini. Okay, so yang tinggal adalah video baru dengan logo yang baru. Okay, dan kenapa kita tukar tak buat investing at home? Sebab hari Isnin dah PKP habis, sebab dia tak dilanjutkan lagi. Dah tak ada trading kat home dah. You boleh ni, jadi kita buat casual. Dan tajuk casual trader ni adalah disebabkan, yelah casual, you bukannya buat full time. Okay, you buat full time, bermaksud secara santai, secara sambilan. Tu sebab kita buat group ni, kita tukar nama, kita rebrand balik jadi casual trader. Casual trader. Okay, kalau petang tadi bercakap kering tekak, ini lebih pula air. Alright. Ya, selamat malam Tuan Nazri. Homework dah siap belum? Okay. Jadi itu juga Jadi untuk anda yang baru, anda boleh start apply Melaka Securities ataupun Rakuten Trade. Okay. Macam mana nak buka? Okay, you pergi ke website. Sekejap saya buka. Okay, kalau anda boleh nampak saya punya screen monitor, tolong komen anda dah nampak screen monitor saya. Kalau belum nampak pun komen. Screen monitor tu dah nampak belum? Okay, sebab dekat screen saya sepatutnya anda dah nampak lah. Alright. Okay, website dia apa? Apakah website yang anda boleh pergi untuk tengok untuk buka account? Dengan Melaka Securities, anda boleh pergi mplusonline.com. Okay. Sekejap saya cuba zoom. Boleh nampak ke? Dia punya, boleh nampak ke apa dia tulis kat atas ni, M+. Rasanya tak boleh nampak ni sebab apa ni, sekejap saya zoom in sekejap saya punya monitor. Sebentar. Okay. Okay, boleh nampak? Sepatutnya boleh nampak lah dia tulis M+ online. Okay. Ke sebab terganggu oleh tulisan tulisan apa ni, yang live tu. Right, sebab dekat screen saya dia tertutup dengan live tu. Kalau you all boleh nampak, bagi tahu. Kalau tak boleh nampak pun bagi tahu supaya saya boleh cuba adjust screen monitor. Okay. Okay, right. Saya tarik ke tengah lah, senang. Okay, nampak? Dia akan keluar dekat sini, mplusonline.com. Ini adalah website yang you boleh pergi apply dengan Melaka Securities untuk buka dekat atas talian. Okay, yang ni. This one. Okay, mplusonline.com. Alright. Lepas tu nak pergi mana? Nak pergi mana? Sebentar, saya adjust balik saya punya monitor. Alright, saya adjust kejap monitor saya. Yup. Okay. Saya adjust balik sekejap Okay. Okay, so this is dia punya website. Okay, kalau you all boleh nampak mplusonline.com, ni website dia. Dan you tekan register now. Okay, you kena tekan register now. Lepas tu dia tanya, adakah anda sekarang ni menetap di Lembah Kelang? Okay, saya tanya kawan saya tadi, dia cakap tipu sahaja supaya you boleh terlepas ke muka seterusnya. Kalau you tekan no, you tak dapat lah. Okay, jom kita try tekan no. Okay, ni nampak. Bila tekan no, dia suruh isi borang, jumpa orang, apa semua, submit dokumen, bla bla bla. Okay. Dekat mana? Nanti dia akan set appointment. Ini untuk dekat dekat mana? Dekat luar KL. Okay, luar KL, luar Selangor. Tapi tekan balik register now. Okay. Tekan je yes. Kawan saya cakap tekan je yes. Okay. Lepas tu isi semua maklumat yang dia minta ni. Isilah nama penuh, nama ikut IC Macam mana ejaan dalam IC, macam tu lah juga anda kena isi. Okay. Ini nombor IC macam biasalah. Ni semua maklumat ni you all punya maklumat lah. Okay. Ini dia bagi tahulah macam mana nak isi borang. Siap dia bagi IC kau. Okay. Lepas tu ini dia bagi tahu. Okay. Alright, sampai sini. Okay, sekarang ni dekat sini dia tulis your preferred user ID, bermaksud dia nak username. Apakah username yang you nak pakai? Okay, macam you log in kat dalam YouTube, macam you log in dekat Instagram, Facebook, dia akan minta username. So user ID ni sebenarnya tuan-tuan perempuan adalah you punya username lah. Apa username yang you nak pakai untuk you log in dekat dalam M+ ni. Alright. Okay, so yang ni semua detail macam biasa, dia minta apa semua. Okay,
Lepas tu upload ni dengan ni. Lepas tu you isilah risk profile you sikit. Okay. Lepas you tekan next. Seterusnya dia akan minta lah dokumen-dokumen detail-detail maklumat yang lain. Okay. Dia akan tanya, dia suruh you declare, maksudnya you kena declare you ni tak ada kaitan dengan mana-mana orang luar negara. You tak buka account on behalf of siapa-siapa, pihak ketiga. Okay. Dia suruh declare benda-benda macam tu je. Alright. Financial particulars ni dia suruh you upload you punya bank statement apa semua, masukkan nombor account bank simpanan you, benda-benda tu je. Dan yang ketiga, you just confirmkan betul ke apa semua maklumat yang diberikan, tekan yes, okay, dan you proceed. Maka you tunggulah account you akan diproses dalam masa seminggu. Tapi kalau ramai sangat yang apply, kawan saya cakap dia mungkin extend ke 2 minggu. Jadi ambil jangka masa dalam seminggu ke 2 minggu lah. Okay. Sebab dia cakap setakat sekarang dia cakap dia punya proses untuk buka akaun ni dia ambil masa dalam seminggu je, dia cakap. Okay, tapi dia cakap dia tak janji seminggu. Tapi kena ni lah. Okay, kena follow. Alright. Okay, tu untuk you buka dengan M+ online. Okay, macam mana nak buka Rakuten? Okay, Rakuten dia punya website rakutentrade.my. Ikut je balik apa yang dia tulis atas ni. Okay, ikut je balik apa yang dia tulis kat sini. rakutentrade.my. Okay. Nampak ke? Yang sebelah atas ni. Sebab saya punya monitor dia tertutup. Okay, supposedly nampak lah yang Rakuten Trade. Dia kena tulis rakutentrade.my. Dah masuk, you tekan terus dekat open an account. Okay. Okay. Bila you buka open an account, nasihat saya, kalau you nak buka juga dengan Rakuten, nasihat saya, you kena buka dengan cash up front. Okay. Kenapa buka cash up front punya account? Sebab bila you nak terlibat dengan pelaburan, anda kena menggunakan duit yang memang anda ada. Okay. Maksudnya bukan duit yang you loan orang, pinjam orang, hutang dengan orang, bukan. You kena pakai duit you sendiri. Ini dah berapa kali saya tekan. You mesti pakai duit you sendiri untuk you melabur ataupun you nak berdagang di dalam bursa especially. Okay. Jadi kalau you degil juga nak buka juga Rakuten Trade sebab tangan dah gatal sangat nak tekan buy. Kalau you nak buka, I cadangkan you buka cash up front. Okay. Kenapa jangan buka dual account? Okay, sebab dual account ni dia akan bagi you margin. Okay, bila maksud margin ni, bila you buka margin ni, macam mana? Bila you buka margin, bermaksud dia bagi you macam, umpama macam you dapat American Express punya card tau. Bila you dapat American Express punya card, you pakai dulu, dia charge dulu dekat card tu, baru you bayar balik. Dia macam tu dual account. Okay. Maksudnya you tak ada duit tapi you pakai dulu kad, lepas tu you bayar kemudian. Dia macam tu. Tu maksud dual. Yang combo ni bermaksud dia bagi you hutang terus. Okay. Let's say you masukkan 5,000, mungkin dia bagi you 50,000. Macam tu. Dan kalau you rugi, you kena bayar balik dia punya ni loss. Yang jumlah loss tu kata 50,000, dia ada 5,000. Tapi you lost 15,000, you kena tambah lagi 10,000 untuk top up dia punya loss. Okay. Itu saya tak cadangkan. Jadi saya cadangkan kalau nak buka juga Rakuten, bukalah dengan cash upfront account. Okay. Lepas tu isi je lah. Semua referral code ni kalau tak ada kawan-kawan yang Rakuten Trade, tak payah isi. Terus isi nama, ni semualah. Jadi IC depan belakang, isi maklumat ni. Ini semua yang dia tanya je lah, maklumat marketing dia apa semua. Yang kedua ni personal info, dekat muka surat yang kedua ni baru dia minta you punya detail bill utility. Okay, dia minta bill utility you apa semua. Salinan, maksudnya you kena scan, masukkan ke dalam bentuk PDF untuk you buka lah. Okay. Dan lepas tu you pergi yang ketiga, yang financial info ni. Dekat sini dia akan minta you punya nombor account LHDN. Okay. Yang tu je dia minta. Yang lain semua tak ada apa-apa masalah. Dan dia akan proses lah. Dia akan proses, ambil masa 2 jam kalau hari bekerja. Kalau hari cuti, you kena tunggu hari bekerja yang terdekat. Okay.
Soalan Tuan Azif, dia tanya M Plus tu ada akaun syariah ke? Saya pun tak pasti, tapi bila saya tengok dalam list nama dia ada tersenarai. Okay, jadi saya tak pasti betul-betul syariah ke atau hanya iklan semata-mata. Sebab saya tengok yang list yang ada tu M Plus ada. Jadi saya sendiri pun tak pasti, tapi list tu ada. Ada senarai dia. Jadi wallahualam. Okay, tapi kalau tanya saya, M Plus ni saya lebih yakin sikit lah daripada Rakuten. Okay. Sebab Rakuten ni sebenarnya dia masuk bawah CIMB. Jadi tak tahu kenapa dia tak pakai iTrade. Instead dia pakai Rakuten. iTrade masih wujud dan Rakuten pun ada. Jadi dia confusing sikit lah. Okay. Lagipun Rakuten ni syarikat Jepun. Alright. Kejap. Sebentar. Saya check. Dalam list yang saya dapat dia ada. Tapi tak tahu lah. Nanti kena double confirm balik. Nanti saya check dengan kawan saya yang dekat bursa. Adakah betul M Plus ni dia listed as syariah punya ni. Okay, tapi yelah. Dua ni je lah yang ada buka online. Okay, yang lain tak ada. Okay. Dan macam mana esok nanti saya akan bagi tahulah betul-betul dia ni syariah ataupun tak. Saya akan check dengan kawan saya yang ada dekat bursa untuk dia bantu saya. Alright. So tu saja sebenarnya, semudah itu saja untuk you mula berdagang. Okay. Lepas you dah buka account you semua dah lulus, dia dah suruh you login, you dah install app, apa semua, you just ikut je apa yang dia suruh you buat. Yang email nanti dia akan email you all, detail maklumat apa semua. You just follow je semua dan you boleh buka apps dia apa semua, you dah boleh login. Tapi you tak boleh beli. You tak boleh beli saham lagi. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, sorry, dia orang tertekan. Bila saya pun terkejut tiba naik benda tu. Okay, saya minta maaf. Bila macam mana nak cakap? Apa tadi? Terlepas pula. Okay, bila you dah buka account, you dah boleh log in, you jangan excited. You jangan terus nak tekan buy. Automatic you punya sistem akan reject. Sebab apa? Sebab yang pertama, you tak masukkan duit lagi. Okay? Jadi bila you tak ada duit lagi dalam akaun CDS, automatically kalau you nak beli, kalau you ambil yang cash upfront, kan macam Rakuten cash upfront ataupun M Plus, kalau yang syariah punya akaun M Plus, dia akan reject terus. Okay? Sebab you tak ada duit dekat situ. Jadi make sure bila you nak beli saham, jangan terlalu excited lepas dapat CDS. Okay, selepas dah hidup 30 tahun tak ada CDS, tiba-tiba dapat CDS hari tu, terus excited nak tekan beli, lupa nak transfer duit daripada savings account masuk ke dalam you punya CDS account ataupun trading account. Okay, jangan terlalu excited, kena transfer dulu duit. Itu yang penting lah. Okay. Jadi itulah dia macam mana you nak mula terlibat dengan saham. First thing first, anda perlu ada akaun CDS. Alright? Itu yang sangat-sangat penting. Akaun CDS. Dan kenapa saya buat topik malam ni? Sebab ramai yang dekat luar sana dah mula belajar saham, dah masuk kelas, keluar kelas dia tak boleh terus beli sebab CDS tak ready. Alright? Jadi kena make sure you ada akaun CDS dulu. Dah ada akaun CDS baru you boleh belajar dan terus belajar. Alright? Tapi along the way tu, sementara tunggu akaun CDS you siap, boleh je terus belajar. Alright? Tapi ambil masa sikit. Rakuten sahaja yang you apply waktu trading hours. Maksud trading hours ni antara 9 ke 5. Dalam 2 jam dia siap. Akaun you dah ready. Okay? So itu sahaja sebenarnya. Okay? Dan esok, okay, macam saya cakap awal tadi, start bulan ni live saya lebih berstruktur. Bermaksud saya tak jam sana, tak jam sini, tak jam sini. Alright, dan topik dia adalah mengikut flow lah, mengikut tahap pemahaman satu persatu. Okay.
Maksudnya kalau siapa terlepas live malam ni, yang baru nak mula dengan saham, terlepas live malam ni, scroll lah kau. Katalah next year dia baru join group ni, kawan-kawan you all baru join group ni next year, you scroll lah sampai bawah, cari dekat mana video live ini. Okay? Sebab lepas ni dia akan jadi lebih berstruktur. Jadi malam ni adalah malam untuk orang yang macam tak pernah trade lagi tapi baru nak mula trade, baru nak berjinak-jinak, baru nak berkenalan. Ini adalah sesi perkenalan pertama. Okey? Dan topik untuk minggu ni saya bagi tahu awal adalah topik asas yang sangat-sangat asas. Bermaksud apa tu saham, okey, macam mana you nak terlibat. So kita will go slowly dengan flow tu. You pick up pelan-pelan apa semua. Along the way you boleh buat decision. Apa nak buat. Okey? So, itu saja sebenarnya sharing saya pada malam ni. Half an hour. Ngam-ngam, half an hour. Okay. So, sebelum saya tamatkan live saya pada malam ni, saya nak tanya, jika anda ada soalan yang anda nak tanya mengenai CDS account, sila komen dekat bawah. Saya sedia untuk membantu anda. Okay. Jangan tanya saya remiser ke tak. Tak, saya bukan remiser. Okay, saya bukan remiser. Saya bukan remiser, saya bukan dealer dan saya tak bekerja dengan broker, mana-mana broker, dan tu sebab saya tak kisah you all nak buka kat mana-mana pun. Okay. Tapi kalau tanya saya personally, saya lebih suka dengan UOB sebab dia punya apps dia canggih. That's it. Okay. Benda yang baik kita kongsikan, benda yang tak baik, bukanlah tak baik, yang kurang baik, kita kurang-kurangkanlah kongsi tu. Okay? Kalau you tahu memang confirm benda tu langsung tak baik, orang kata menabur fitnah punya ni, you jangan kongsikan lah. Okay? Kena make sure benda-benda tu betul. Baru you share. Okay? Since tak ada soalan, okay? Saya rasa sampai sini je lah live kita pada malam ni. So hopefully esok kita jumpa dengan tajuk pula, macam mana you nak start off. Tajuk minggu ni semua pasal macam mana you nak start dengan saham lah. Maksudnya you kena kenal saham, apa tu saham, dalam bursa tu apa bursa ni sebenarnya, platform untuk apa, kenapa bursa ni wujud. Semua topik-topik benda tu je minggu ni. Okay? Jadi kalau ada sahabat-sahabat atau kawan-kawan anda yang nak baru nak terlibat belajar saham tapi orang kata bajet dia rendah, bajet dia kecil, ya kan? Maksudnya duit yang dia ada untuk trading tu mungkin 1,000, 2,000 dan tak mampu untuk masuk kelas, ajak dia masuk dalam grup ni. Kita ajar satu persatu, step by step. Tapi tak adalah dia macam intense sangat, macam hari ni baru belajar 1 jam, esok dah boleh trade terus. Tak. Kita ambil step by step, baby steps. Okay? Baby nak berjalan pun makan 6-7 bulan baru boleh berjalan. Alright? Kalau dah buka account CDS, nak kena terus trade ke? Suka hatilah. Suka hatilah nak trade ke tak nak trade. Nak buat CDS account, sijil tu print out, gantung aku dah ada CDS, gantung dekat office, tanya bos dah ada CDS? Saya dah ada. Suka hati. Tak kisah, tak ada masalah. Janji you buka CDS dulu. Okay? Maksudnya you buka CDS, kalau tak ada duit you tak payah trade pun. Okay? Cuma, kalau CDS you dormant, bermaksud CDS you tak aktif. Tengoklah, ada certain broker you tak aktif 6 bulan je dia terus dormantkan account. Ada certain broker yang kalau you aktif, dia akan bagi you rate yang berbeza. Tengok bergantung kepada you punya broker lah. Okay? Jadi kalau you dah buka CDS, tak payah trade terus pun tak apa. Okay? You relax je dulu. Kalau untuk deposit ke dalam akaun CDS, okay. Maksud deposit ni apa? Maksudnya yuran nak kena bayar ke apa? Tak. Yuran selalunya dia akan charge adalah service charge ke apa? Processing charge. Processing fee dia panggil. Bayaran selalu yang dikenakan adalah on average antara 10 ke 11 ringgit. So untuk M+, saya difahamkan, kawan saya bagi tahu,
M Plus kawan saya bagi tahu dia untuk apply online dia charge RM11. Kalau tidak biasa dia charge RM10. RM1 tu adalah untuk atas talian lah, application atas talian. Okay, jadi bayar je lah RM11. You pergi beli apa MACD pun lebih RM11. Kan? Takkan nak buka processing fee pun berkira RM11. Alright. Rakuten free. Buka terus boleh. Ni. Jadi kalau itu persoalan dia saya dah menjawab. Tapi kalau persoalan dia adalah berapa duit nak kena masukkan, sebab deposit ni ada 2-3 maksud. You kena clear deposit macam mana. Duit pendahuluan tu deposit juga. You masukkan duit dekat dalam account pun deposit juga. So saya menjawab dua-dua jenis deposit ni. Bermaksud bila you nak mula trade, yes, anda kena masukkan duit ke dalam account CDS sebelum anda trade. Okay. Maksudnya anda buka account CDS, anda tak boleh trade. Okay. You buka CDS, you tak boleh trade terus. Kalau you tak ada duit yang dimasukkan lagi. Dia macam tu. Alright. Jadi kalau you nak trade, you nak jual beli saham, you kena masukkan sikit duit. Alright. Itu cara dia lah. Dia tak ada minimum apa semua. So kalau you ada 500, you masuk je lah 500 dulu. 500 you boleh beli saham apa? Adalah beberapa saham yang you boleh beli. Tapi you tak boleh beli dengan satu jumlah yang besar lah. Dan you nak grow pun ambil masa. But ini benda yang best ni. Apa you boleh buat? You cuba asingkan. Bila you dah buka CDS ni, you dah macam ada satu account yang lain tau. Macam tabung. Selalu bahasa mudah kita ajar budak-budak nak manage duit ni, tabung-tabung, jenis-jenis tabung yang ada. Even saya tengok kelas pengurusan kewangan orang dewasa pun dia cakap bahasa tabung-tabung-tabung. Okay. Bila you buka CDS ni, dia umpama you ada satu tabung yang lain tau. Yang mana you nak withdraw duit ni, dia ambil masa sikit. You nak withdraw duit, dia ambilkan masa 2 hari bekerja maksimum. Atau 3 hari bekerja. Okay. Tapi you transfer duit masuk, dia masuk terus. This is a good thing lah. Dia masuk terus. Syarat dia you kena call reminder bila you dah transfer. Baru dia terus activate you punya account, boleh trade. Tapi kalau you tak masukkan, kalau you masukkan duit, you tak bagi tahu you punya reminder, you tunggulah sikit 2-3 hari processing. Okay, tapi kalau you bagi tahu reminder you terus unblock, duit tu terus ada dalam account you terus boleh jual beli saham. Alright. Itulah dia. Tak ada apa-apa lagi dah rasanya. Okay. Dia semudah itu sebenarnya. Nak mula dengan saham ni. RM10 dapat account. Okay. Dia tak ada apa-apa yang macam susah-susah apa semualah. Kalau tanya saya lebih prefer isi borang online. Sebab you tak payah tenyih-tenyih banyak. Kalau you isi borang tangan tu, ya Allah, macam rasa macam berjuta muka surat nak kena sign. Okay. Macam ni tak payah sign. Klik dah. Jalan. Okay. Dia macam tu saja. Alright. Okay. Tuan Akmal tanya, ada CDS ada due date tak kalau kita tak guna akaun CDS? Yelah ada lah, tadi saya beritahu. Yang dia dormant kan tu. Maksudnya dia dormant ni, dia bukannya expired ke apa. Maksudnya you kena reapply balik, tak. Okay. Maksudnya you tak payah reapply balik. Tetapi you kena bayar sikit fee untuk activatekan semula. Saya rasa fee tu pun tak mahal, dalam berapa ringgit je. Untuk activatekan balik, hidupkan balik. Macam kalau you punya account bank dormant, lama dah you tak masukkan duit dalam account tu, dia dormant, tak ada apa-apa transaction berlaku, you nak activatekan balik, you kena depositkan duit dulu masuk account. Jadi automatically account tu activated balik. Sama juga dengan CDS. You nak activatekan balik account tu, you kena contact you punya reminder. Kalau you tak tahu siapa you punya reminder, just call dia punya hotline. Dia akan bantu you selalunya. Dia akan bantu you, dia akan suruh you transfer duit. Dia panggil macam processing charge, reactivation charge ke apa benda, charge tah, nama fee dia tu. Dia akan activatekan balik dan you boleh start trade balik macam biasa. Alright. Maksudnya you tak payah lah nak sign apa semua lagi dah. You just activatekan je balik semula. Alright. Soalan Tuan Idris, kalau kita buka online, reminder tu macam mana? Okay. Kalau kita buka online, saya difahamkan M Plus nanti dia punya dealer atau reminder
akan contact kita. Okay. Dia akan contact kita, bermaksud kenapa dia contact kita juga, sebab satu, dia nak kena kenal siapa klien dia. Ini syarat dia sekarang lah. Maksudnya reminder tu kena kenal siapa you, apa you buat, apa kita buat, apa semua lah. Alright. Untuk pick up soalan yang ada baru naik kat sini, saya reminder ke tak? Saya bukan reminder. Okay, saya bukan reminder, saya tak bekerja dengan mana broker. Okay. Saya memang tak ada apa-apa. Saya hanyalah seorang technical analyst, okay, yang orang kata memang diiktiraf lah, technical analyst yang diiktiraf, yang mana paper saya tu kalau saya bawa satu dunia, saya boleh kerja kat mana-mana. Broker menjadi analyst dekat mana-mana negara. Okay. Cuma saya bertindak untuk tidak menjadi analyst penuh masa. Dan saya pun bukan analis pun hari ni. Saya sebenarnya usahawan. Saya masih bekerja. Saya bekerja sendiri. Ada bisnes yang saya run. Itu je lah. Okay? Saya bukan reminder. Saya bukan siapa-siapa pun dalam industri. Saya hanya berkongsi ilmu ini secara percuma. Based on saya punya pengalaman yang sangat-sangat cetek. Baru 6 tahun. Terlibat dalam saham ni. Baru 6 tahun. Tak lama. So, itulah dia. Saya bukan reminder, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ada pengalaman dan saya juga adalah seorang technical analyst. Okay? Itu saja yang saya ada. So, 6 years of experience from 5,000 to 1 million dalam CDS. Okay? Terpulang pada you, nak percaya ataupun tidak. Okay? Tapi apa yang saya tunjukkan dekat student investor masterclass, baru otak dia macam tercelik balik. Betul lah, boleh capai. Okay? Alright. Betul tak student-student investor masterclass petang tadi? Baru nampak macam memang boleh lah 5,000 jadi 1 juta 5 tahun. 8,000 jadi 1,5 juta 3 tahun. Dia orang sendiri buat calculation tu, bukan saya. Memang boleh. Dan itu adalah benda yang saya pakai pun. Okay? Dan benda tu bukan tipu lah. Memang formula tu memang ada dekat dalam ni. Kalau you belajar finance memang ada formula tu. You just boleh tengok. Alright. Alright, soalan. CDS account paling bagus in terms of tools yang disediakan, prefer UOB ke? Ya, betul. Kalau tools yang disediakan yang saya paling puas hati, UOB. Ranking nombor 1 UOB, ranking nombor 2 Maybank. Okay. Nombor 3, 4, 5, 6 ni semua sama je, lebih kurang je. Okay. Itu untuk tools yang dia provide lah. Kalau tanya saya brokerage yang paling murah, saya rasa brokerage sekarang semua hampir sama. Kenapa brokerage hampir sama? Sebab beza dia dalam RM1, RM2 je. Even kalau you buat intraday, most of broker sekarang ni dah bagi you 0.1%. Kalau you tak buat intraday, you swing, you simpan sebulan ke, 3 minggu ke, 2 minggu, 2-3 hari, you punya brokerage rate hampir sama, 0.3, 0.4%. So, ni je lah. Okay? Terpulang. So, terpulang you nak buka dengan siapa? Tak kisah, saya tak peduli pun. Alright. So kalau tanya brokerage paling murah, saya boleh cakap RHB antara yang mahal. Tu sebab account untuk saya invest dekat RHB. Okay. Sebab kalau you nak buat transaction kerap, you carilah yang elok sikit. Yang boleh bagi you murah sikit, especially bila you punya modal pun kecil. Okay. RHB antara yang mahal pada pandangan saya lah. Tu sebab saya letak RHB untuk invest. Even bila cakap pasal invest ni, even RHB punya account tu pun saya lupa dah, saya punya password. Okay. Dan soalan Cik Puan Syafina, dia tanya, biasanya reminder tahu ke transaksi jual beli saham kita? Ya, tahu. Dia tahu. Okay. Sebab apa? Sebab reminder saya, bila saya beli saham, dia terus automatic, dia update saya. Sebelum app tu keluar, cakap saya punya transaction to match, sebab dia dapat dulu, dia dah message, WhatsApp masuk dulu daripada apps kita bagi tahu notification keluar. Reminder saya, padahal ayat dia sebiji je, dia copy paste balik hantar all match. Means memang dia tahu, memang dia nampak. Okay. Reminder family saya, reminder family kau. Family aku ada reminder. Ya, sebab semua ahli keluarga saya ada CDS, termasuk mak, ayah, adik dan 2 adik saya. Even wife saya pun ada CDS. Okay. Reminder kami, kerja dia adalah skodeng kami punya transaksi dan dia ikut. Okay.
Dan bila saham tu mula jatuh, walaupun jatuh sikit, dia yang panik. Kami relax lagi. Dia dah panik. Dia siap mention lagi. Saham ni dah jatuh. Tak nak jual ke? Kau rasa dia tahu ke tak tahu kalau macam tu? Okay? Maksudnya dia memang skodeng kau. Kalau you punya performance bagus lah, dia akan follow you rapat lah. Especially kalau you trade sangat-sangat heavy. Okay, sehari 2-3 saham you beli sebab duit banyak sangat kan. Okay, sehari beli 10 saham, jual balik 10 saham within one day, transaction banyak. Oh, masuk lah Remizer. Memang dia jaga you lah. Memang dia akan jaga korang je lah. Okay, sebab apa? Imagine satu transaksi dia ambil 0.01%. Dia pergi dia charge 0.1% dia pergi charge. So let's say you beli satu saham harga RM5,000. So dia akan ambil daripada RM5,000 punya 0.1. So darab 0.1% adalah RM5. Tapi bila RM5 tu, sebabkan dia charge minimum, walaupun 0.1% dia RM5, dia tak ambil RM5. Minimum dia charge you adalah RM8 per transaction. So 8 transaksi, okay, satu pergi you beli, you balik pun dia charge you lagi satu transaksi. Baik you untung ke rugi ke, dia tetap charge you transaction fee. So you pergi RM8, balik another RM8. So menjadikan you punya satu transaksi RM16. Kalau you jual beli 10 saham dalam masa satu hari, you darab dengan 10 transaksi yang you lakukan sehari, you dah habis RM160. Itu kalau you spend satu saham RM5,000, RM5,000. 10 saham RM50. Tapi orang kata saya dah ditegur untuk jangan kasar sangat, tapi dia nak sebut juga perkataan ni. Dia jangan jadi bangang boleh tak? Okay? You ada RM50,000, you beli 2 saham. Yes, you punya transaction fee tinggi. But then you punya kenaikan tu lagi steady lah. Tak adalah you menganyakan you punya Remizer. Sehari you bagi RM160. Okay, sehari RM160, you kali 20, you dah habis RM3,200. Might as well you buat satu transaksi, sekali je you bayar RM3,000 dekat dia. Dah tak payah pening-pening kepala. Okay? Tak payah pening-pening kepala dah. Saham apa aku nak beli? 10 saham apa aku nak rembat hari ni? 10 saham apa aku nak rembat hari ni? Tiap-tiap hari. Tak ada. Sekali je you rembat RM50,000, you rembat satu saham, you layan, you jual, ambil kau Remizer RM2,500. Jangan kacau aku. Cukup. Sekali je transaksi. Okay? Cuma you bukan jadi anak emas je lah sebab you tak rajin buat transaction. Okay? Tapi kalau you bagi heavy transaction pun dia akan layan you lah. Okay? Memang dia akan layan you lah. Alright. Okay, Tuan Fitri. Entah borang akaun CDS RHB dari bulan Mac sampai sekarang tak siap lagi. Yelah, Mac kan PKP. Ni dah PKP dah sampai penghujung. Mungkin dia orang baru nak proses lah tu. Jom tunggulah lagi 2-3 minggu. Okay. Okay. UOB tak patuh syariah. Okay, UOB tak patuh syariah. Tapi kenapa saya suka UOB? Sebab tools dia tu power. Layan lah tools power. Kan? You bayar RM10, you dapat charting system live. Mana ada broker lain bagi charting system live dekat dalam apps. Saya tak tahulah yang lain dah ada ke belum. Tapi as far as I know tak ada. Tak ada lagi. Setahu saya tak ada lagi. Okay. Dan charting system tu setaraf dengan Bursa Station, tuan-tuan puan-puan. Even sometimes better than Bursa Station. Even maksud better than Bursa Station ni, dia dah siap-siap dah bagi you. This is dia punya stop loss. This is you punya risk yang you boleh ambil. Takat ni. Saya tulis lagi berapa persen. Tu sebab saya suka UOB. Okay, walaupun trading plan saya dah terlari sebab saya masuk petang lambat. Saya tengok, 5% je stop loss. Ambil lah. UOB dah tolong kira. As easy as that. Tu sebab saya suka UOB lah. Alright. Okay. Soalan Tuan Nazri. Soalan ni satu lagi. Sebenarnya topik ni saya nak cover esok. Tapi since soalan ni naik, saya sentuh juga sikit je. Teaser untuk esok. Hasil pelaburan kena income tax tak kalau kita full time? Example macam suri rumah. Okey.
sebenarnya segala hasil pendapatan daripada jual beli saham tak kena cukai. Tetapi, ini tetapi dia. Tetapi, kalau itu adalah you punya main source of income, maksudnya you tak ada kerja lain, you memang duduk rumah, jadi suri rumah, tak ada income, tapi tiba-tiba pakai bag LV. Okay? Bukan LV ciplak pula tu, LV yang memang original punya LV, yang harga berpuluh ribu, berbelas ribu. Memang lepas tu transaksi duit masuk dekat dalam akaun tak tiap bulan 10 ribu. Maksudnya setiap bulan you tarik keluar duit masuk sebagai you punya income tetap, you kena bayar cukai. Sebab itu adalah pendapatan utama. Okay? Dia sama juga macam you berniaga. Bila you berniaga, you untung ke, you rugi ke, you still kena declare income tax. Okay? Sebab tu adalah pendapatan utama you. Maksudnya kalau you trading, itu adalah pendapatan utama you kena declare income tax. Okay? Kalau you jadikan saham adalah sebagai main source of income. Okay? Tapi kalau you, maksudnya you buat saham ni sebagai you punya side income, maksudnya setahun mungkin sekali je you tarik duit keluar, yang tu tak kena. Okay? Dia macam tu saham. Okay? Okay, soalan. Oh ya. Ya betul-betul. UOB dah ada yang patuh syariah. Betul-betul. Betul, UOB dah ada yang patuh syariah punya ni, yang syariah compliance punya. Betul, sebab saya punya ni one-to-one. Memang memang ada yang syariah compliance, betul-betul. Saya lupa. Sebab masa saya buka dulu dia bukan. Tapi bila dah ni inilah baru saya ingat. Ada. Memang dah ada. UOB dah ada yang syariah. Alright? Sebab masa first saya buka dulu, walaupun sistem dia dah canggih lagi advance daripada orang lain, masa tu dia belum patuh syariah lagi. Okay? Dia tak syariah compliant. Tapi sebab saya nak tools dia tu, bayar RM10, dapat tools macam bursa yang you bayar RM1,000 lebih tu. Okay? Sebab saya nak tools tu je. Bayarlah RM10. RM10 semua hidup. Okay? Lepas tu letaklah duit geli-geli. Letak RM3,000, RM5,000. Nak bagi akaun tu nampak aktif, acah-acah aktif, padahal beli 2-3 bulan sekali je kat situ. Lah, letak RM2-3,000 je kat situ. Okay? Alright. Okay. So, Tuan Syafiq dia tanya, kalau bagi beginner yang baru nak mula trading, apa trading platform yang boleh dicadangkan? Maksud trading platform ni, account ni kan? Okay. Kalau tanya saya, buka dengan mana-mana pun tak apa, tak kisah. Sebenarnya, janji you buka je. Sebab, at the end of the day, you nak berjual beli saham je. Tu je. Okay. Kalau you dah advance, you dah faham charting, you dah tahu nak buat charts apa semua, then you can go for UOB. Kalau RHB, you boleh buka dekat dia punya website punya platform, maksudnya web browser punya platform, dia ada juga charting system dekat situ. Okay. Adalah few yang agak bagus sebenarnya yang kat luar sana, bukan semua tak bagus. Okay. It's just that apa tools yang dia bantu you untuk you buat. Okay. Sebab apa saya memang fond of UOB, one of the biggest reason, one of the biggest win is charting system dia free lah. Memang gila-gila. Even yang ada dekat sini pun ada bagi tahu ni. Tuan Anas dia cakap dia punya scanner dia memang padu. Yes. Maksudnya kalau you habis tak tahu apa tu breakout, kan? Apakah itu breakout? Dekat dalam scanner dia, you tekan dia punya scanner, dia akan keluarkan list saham-saham yang breakout. Bismillahirrahmanirrahim je lah tekan. Tapi maksudnya janganlah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim tu you dah tahu dah apa semua. Okay, kita tak nak benda tu jadi judi. So you kena study juga. You tengok, okay, this is saham-saham yang breakout. Kena tahu bisnes dia apa, dia buat apa. Bila you tahu dia buat bisnes apa, dia jual apa, you kena tengok chart dia pula. Kena buka juga chart. Bila you buka chart, you kena tengok risiko dia bagi dekat mana. Okay. Lepas tu bila you dah nampak semua, you rasa macam okay, risiko very minimum. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Within 5 minutes, settle lah benda tu. Alright. So, tu sebab saya fond of UOB. So, UOB syarat dia apa sama?
UOB syarat dia sama juga, you perlukan IC dan juga bank statement. Standard lah, standard. Benda tu standard. Bank statement kalau boleh 3 bulan lah. Okay? Kalau boleh yang cantik 3 bulan lah. Kalau tak boleh provide, atas diorang lah. Diorang atas diorang punya apa budi bicara lah. Kalau dia nak terima ataupun tidak. Okay? Okay. Boleh kat ada 2 CDS. Satu untuk invest, satu lagi untuk swing. Apa salah? Salah tak boleh. Saya ada, sekejap. Saya kira saya ada berapa? Saya personally, saya seorang Saya seorang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada 6. Okay, saya ada 6. Satu untuk swing, satu untuk geli-geli, satu untuk memang untuk saya trade, satu untuk saya invest. Bergantung. Okay. Dia minta slip gaji. Time saya dulu tak dia minta slip gaji kan? Cakap time saya. Okay. So memang boleh. You nak buka semua broker dekat Malaysia ada berapa banyak tau. You nak buka semua pun tak ada. Okay, tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Okay, kalau you buka semua pun kalau tak ada duit dalam tu, you tak boleh trade juga. Sama je. Okay, at the end of the day, you buka. You fokus lah. You at least buka 2 je lah dulu. Jangan buka banyak-banyak. Satu untuk invest, satu untuk trade. Kenapa saya buka sampai 6? Sebab saya nak asing-asingkan. Saya nak asing-asingkan contoh. Untuk saya trade lain. Untuk saya invest lain. Untuk saya nak tekan geli-geli. Maksudnya tekan geli-geli. Maksudnya bila saya ada masa. Memang betul-betul nak free gila hari tu. Tak ada benda yang tak ada benda nak buat. Memang saya akan trade. Tengok tunggu peluang. Tengok kelip-kelip lampu kelip-kelip tu. Ada peluang. Pam. Rembat. Itu satulah. Okay. Satu account. Lepas tu ada satu account yang memang saya letakkan untuk cuba test try error. Cuba test try error ni maksudnya kalau yelah saham ni especially dalam technical ni dia banyak sangat method tau yang ada dekat luar sana. Okay. So saya memang mendedikasikan satu account yang untuk saya mencuba benda ni memang sesuai tak, teknik ni atau method ni memang sesuai dipakai oleh saya secara peribadi ataupun tidak. Okay. Bermaksud ada satu account ni memang saya khaskan, saya khaskan untuk saya buat back test. Okay. Back test atas paper memang you boleh perform. Sebab you dah eliminate you punya emosi sebab tak melibatkan duit. Okay. Tapi saya letak juga, saya tak letak banyak selalunya dalam 2 ke 5 ribu untuk saya buat back test. Okay. Benda-benda yang ada dekat luar sana, yang diajar dekat luar sana ni memang boleh diguna pakai ataupun tidak. Jadi bila saya buat back test tu, yelah bila ada duit ni dia emosi dia lain sikit. Okay. Dia macam jadi teragak-agak. Okay. Even saya dah terlibat 6 tahun pun, bila saya belajar benda baru ataupun saya pick up benda baru, bila saya back test, bila nak tekan buy tu, dia punya jantung tu duk. Okay. Padahal 5,000 je pun. Okay. Tapi sebab tidak melibatkan emosi. Sebab dia duit kan. Yes. I nak feel benda tu. Jadi bila I tahu, oh ini benda ni, I nak tahu I punya gut feeling tu macam mana. So memang I dedicatekan satu account khas untuk buat benda tu. Okay, baik aku hilang 5,000 daripada aku guna dekat account yang 50,000 tu hilang semua 50,000. Okay, jadi tu dia. Itulah dia account untuk backtest. Saya panggil backtest lah. Okay, dia tanya apa prediction tentang market. Okay, sebab ni out of topic sikit lah. Sebab retailer semua dah boleh buka balik macam biasa. Okay, tapi saya memang akan tutup juga saya punya kedai. Even dah boleh buka sebab saya tak nak ambil risk macam tu. Tapi terpulang pada yang dekat luar sana lah. Okay, even saya intai daripada tingkat rumah pun, kalau saya turun nak pergi Giant pun, saya nampak office dekat area rumah saya ni, office yang tingkat ground floor semua tutup. Fine. Tapi kereta parking macam office yang tingkat-tingkat atas macam buka. Okay, memang penuh parking. Sebab masa awal-awal PKP tu memang kosong. Memang macam ghost town lah. Okay. Tapi sejak minggu ni saya nampak memang penuh. Jadi boleh kata hari Isnin nanti pun lepas PKP ni definitely memang orang akan jadi macam sawan juga sekejap. Okay. Saya memang expect macam tu lah. Tu sebab saya tak nak ambil risk untuk buka saya punya office, untuk saya buka ni kedai.
Saya tak nak ambil risiko tersebut untuk semata-mata orang kata apa, nak kejar duit tu kan. So no. Okay. Dan apakah impact daripada atas pasaran? Saya nampak generally sebab orang tak mengadap kan. Anyway, soalan saya balik, kalau orang mengadap pun orang beli ke? Okay. Sebab you kena tahu jumlah orang yang ada akaun saham dekat Malaysia ni tak sampai 1 juta. I think dah 1 juta kot this year. Okay. But kita ada 30 juta rakyat. So, orang yang dah memang terlibat saham ni kebiasaannya memang dia cari makan dekat dalam saham je lah. Jadi memang market pun pada saya dia akan dekat situ jugalah. Okay. Mungkin dia akan sideways. Yang saya nampak dia macam tu lebih kurang. Right? Macam tu je lah yang saya nampak. Anyway, market ada buyer tak ada buyer pun, zaman saya mula dulu back in 2014, you tahu tak, the highest transaction in 2014 per day is 300 million sahaja. Okay? Maksudnya value dia 300 million je transaction bertukar tangan. Sekarang ni 300 million tu 1 hour habis lah. Masa first time dia hit 1 billion tu, kita orang macam kagum gila, macam gila babe 1 billion. But then sekarang ni 1 billion, market 1 billion. Dah macam tak ada apa-apa. So means sekarang orang dah mula ramai tau dekat dalam market. So if you ask me, I think market akan sideways lah dulu sekejap. Okay, mungkin sideways sebab orang pun tak tahu apa nak buat. Tapi in terms of business, mungkin business time ni lah business nak kaut balik, recover balik dia punya losses. This is the chance lah pun dia nak kan. Tapi I rasa pun kalau dia lepaskan ni pun, I rasa mesti dia buat balik PKP ni. Sebab dia tak nak buat direct PKP ni, I think sebab dia tak nak orang jadi gila lah. Duduk kat rumah sampai berbulan-bulan kan. I think dia release kejap ni, lepas tu case mula naik balik, PKP balik lah. Okay. So might as well tak lah. Yang saya nampak macam tu je lah. Sebab anyway numbers of cases kita masih dekat situ. Dia tak drop lagi. Okay. Yes. Nak tekan buy memang ngeri lah. Okay. Soalan Tuan Anas, kalau nak start berapa ribu? Yang sedap, yang cantik adalah 5,000. Okay, 3,000 pun boleh. Tapi you nak steady, start lah 5,000. Okay. Tapi ada kawan saya, dia ni memang dah jutawan pun. Memang jutawan gila-gila lah. You just imagine kalau dia declare income tax pun juta. Okay. Dia bayar penalty income tax juta macam tak ada apa-apa. Dia memang kaya lah. Tapi yang the best part is, dia ada satu akaun CDS, memang dia khaskan macam saya juga tau. Untuk dia cuba test try error. Okay, yang mana yang latest ni saya tengok, dia punya sharing. Dia tak adalah share dekat mana-mana. Dia share dekat dia punya IG dan IG dia pun private. Bila saya tengok kan dekat IG dia buat test apa tau. Saya tahu, saya follow lah dia punya ni, story ni. Dia start off 2,000. Okay, 2,000. Within 1 month, jadi 9,000. As of yesterday, duit dalam CDS dia ada 9,000. Starting dengan 2,000. Okay. Apa method dia pakai? Method apa dia pakai? Saya dah ajar dekat investor masa kelas petang tadi. Supposedly dia orang pun boleh buat sebenarnya. Easy money. Okay. So for me, modal tu is subjektif. Berapa banyak yang you ada simpanan yang you rasa kalau apa-apa jadi kat you, dia tak ganggu kehidupan you, that's it. You start off dengan duit, that amount of money. Okay. Start off dengan that amount of money. So start small lah, start small. 2,000 at least. Kalau you rugi, you lost, you hilang 2,000. Daripada you hilang 200,000, might as well you just hilang 2,000 je. Okay. Beginner start off dengan 2,000. 2,000 ke 5,000 lah, tu cantik lah tu. So that tak adalah you tinggi sangat risk. Sebab you masih lagi nak mendapatkan rentak, nak faham market macam mana. Alright. You start berjalan pun you tak terus berlari kan. So you merangkak dulu apa semua itu topik tu nanti saya jawab Cik Puan Ayuni, saya akan jawab kemudian. Tu topik tu akan datang. Akan sampai juga ke topik tu satu-satu. Right. So saya pick up sebab soalan Tuan Azif ni dia related dengan topik pada malam ni. So dia minta saya share. Saya nak kena buka saya punya screen telefon sekejap. Okay.
So this is the last question sebab kita dah live sejam. Okay. Sekejap saya buka saya punya skrin telefon, link dengan komputer. Okay. Kalau dah ready nanti saya minta tim saya ni. Alright. Okay. Okay ni ni UOB. You masuk login you punya detail. Okay. Masuk password macam biasa. Alright. So this is dia punya dashboard interface yang pertama. Alright, dashboard ni bla 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 apa semua. You susunlah dashboard ni, you boleh susun you nak letak macam mana apa semua. Alright. Nampak bila you tekan dia punya home button atau menu button, ini semua saham yang keluar. Saham. Ini semua menu yang ada lah. Maksudnya market ni apa semua. Tapi saya punya favorite adalah ni, chart Gini yang bawah ni. Alright, kalau you boleh nampak chart Gini tu bawah tu, itu saya punya favorite. Okay. So saya akan buka chart Gini yang bawah sebelah kanan ni. Okay. You nampak tak dia dah bagi you strength signal. Dia dah bagi tahu saham ni apa, resistant breakout. Betul tak resistant breakout? You zoom in. Nampak chart dia macam ni. You boleh zoom in. Sekejap dia tengah loading lagi ni. Okay. Right, nampak tak breakout tak? Tu dia bagi tahu resistant breakout, Pak. Lepas tu dia bagi tahu dekat mana you punya risk. Ni support you. Nampak tak garisan hijau bawah tu? Support. Okay. So ini semua live. Kalau you buka waktu trading hours, benda ni naik turun macam biasa. Macam you tengok dekat Bursa Session, macam tu lah juga benda ni. Alright? Ini benda ni. Alright? Strength signal you boleh sort ikut apa yang you rasa selesa. Alright? So breakout Petra Energy. So you tengok AIM breakout. Tapi kalau chart macam ni saya tutup. Alright? IOI. IOI pun breakout. Breakout what? Okay, nampak dia tulis harga breakout. Kalau you enter, you punya risk adalah 9%. Nampak line biru tu? Dia tulis 9%. Nampak? Dia dah tolong kira. Okay? You ikut tak ikut je. Tu sebab saya suka. Saya suka UOB sebab benda ni je. Sebab benda ni je. Bank lain tak ada. Broker lain tak ada. Sebab ni je saya suka. Alright? Sebab tu je saya pakai UOB. Saya tak pakai yang lain dah. Okay? Pakailah yang lain tapi saya suka UOB punya platform sebab ni sahaja. Okey, yang lain tu kadang-kadang ni baru saya beli dekat account. Saya tengok chart dekat sini, saya log out, saya log in dekat account lain, saya beli dekat account lain. Macam tu saja. Alright? Lagipun account UOB ni account untuk saya cuba test try je. Bukan untuk saya trade betul-betul pun. Okey? Untuk saya cuba test try. Antara yang saya cuba test try lah dekat UOB. Okay. So itulah dia. Alright. Itu adalah platform UOB dan kenapa saya suka. Alright. So cukup perkongsian saya pada malam ni. Kita sambung esok malam pula. Topik mengenali saham pula apa itu bursa, apa semua. So esok adalah topik basic lagi yang kita akan go through. So itu saja sharing saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok waktu yang sama. Dekat grup yang sama. Okay, tak ada grup lain dah. Nama grup je tukar. Okay, tak ada investing at home lagi dah. Sekarang ni casual trader. Alright. So, ajak kawan-kawan you yang baru nak. Dah siap start ni. Support and resistance dah. Itu sebab saya suka. Okay. So, you ajaklah kawan-kawan you yang dekat luar sana yang baru nak mula berjinak dengan saham, baru nak berkenalan dengan saham, nak tahu apa itu saham. Sebab topik minggu ni, tuan-tuan dan puan, adalah memang topik-topik totally asas. Okay. Memang total asas punya. So, ajak kawan-kawan. This is the time. Okay. Jadi, dia tak adalah ni apa semua. Dan make sure you buat buku nota. Salin nota. Alright. Itu saja pesanan saya pada malam ni. Dan last question daripada Cik Puan Ayuni, berapa brokerage fee? Brokerage fee UOB sama dengan Melaka Securities. You check lah. Alright, you boleh check, you boleh google je. Semua ada dekat dekat dia punya website. Alright. So itu saja sharing saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok waktu jam yang sama, 9.30 malam dekat grup yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kali ni betul-betul selamat malam.